Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan pergi kepada topik kita yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan topik yang juga bab 7.6 dalam membina kesejahteraan negara. Fokus kita pada kali ini ialah rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Baik, seperti mana yang awak semua maklum, bahawa kita telah pun mengikuti subtajuk-subtajuk perpaduan integrasi nasional, bagaimana dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, dasar kebudayaan, sukan sebagai alat perpaduan, dan akhirnya dalam topik ini kita akan lihat bagaimana rukun negara itu menjadi tonggak kepada kesejahteraan negara. Baik, fokus utama kita pada kali ini ialah berkaitan dengan sejarah pembentukan matlamat ke arah kesejahteraan prinsip rukun negara. Itu adalah tiga pokok utama yang perlu kita kuasai dalam topik membina kesejahteraan negara ini. Baik, yang pertamanya ialah 5 prinsip rukun negara seperti mana yang kamu semua maklum, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kesopanan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, dan 5 prinsip rukun negara. 5 prinsip negara ini merupakan ideologi. Apa itu ideologi? Ikutan negara kita. Yang bertujuan untuk menyatu dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Okey. Tujuannya adalah supaya semua rakyat di Malaysia ini mengandungi nilai kenegaraan. Maknanya dia berasa perlunya hidup dalam negara Malaysia ini secara bersatu padu. Dan bernegara seperti politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Dan dalam rukun negara ini juga menggariskan tentang pola kita, iaitu menggariskan ikrar. Ikrar kita yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan dianggap sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. Okey, falsafah hidup rakyat Malaysia, ideologi negara, itu adalah apa yang dimaksudkan dengan rukun negara. Baik, bila menyentuh tentang rukun negara ini, ia dibentuk daripada Akaran Peristiwa 13 Mei 1999, di mana rukun negara ini hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majlis Perundingan Negara, iaitu MAPEN. Kita dah belajar dalam topik 7.2 baru ni, yang dibentuk oleh Mageran Majlis Gerakan Negara pada 29 Januari 1970. Selepas saja berlaku peristiwa 13 Mei, pergaduhan antara kaum tadi, maka Mageran ditubuhkan dan akhirnya satu keadaan di mana MAPEN ini ditubuhkan, Majlis Perundingan Negara ini ditubuhkan untuk membentuk rakyat supaya bersatu padu. Okey. Dalam prinsip ini juga di mana kumpulan-kumpulan ini telah dipanggil untuk berbincang, untuk membentuk rukun negara, dan seterusnya telah dirasmikan, telah disyiarkan, telah diwara-warakan oleh Di-Pertuan Agong bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Dan pada 2020 ini genaplah usia dia 50 tahun rukun negara diperkenalkan di negara kita. Baik, kita fokus kepada yang seterusnya ialah antara contoh-contoh logo rasmi, jalur gemilang rukun negara kita. Terusnya apa simbolik dia, 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Bulan dan bintang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Angka 50 tadi pada sebab ulang tahun rukun negara. Dan tengkolok melambangkan simbolik prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ini punya logo rasmi sambutan Jubilee Emas rukun negara. Jubilee Emas 50, Jubilee Perak 25 tahun. Awak Jubilee apa tak tahulah. 5 jalur ini merupakan simbolik 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Sudah kita terangkan di sebelah tadi tu. Okey, ini adalah antara yang perlu awak tahulah. Tengkolok berkerawang bulan dan bintang maksud simbol prinsip kesetiaan kepada raja dan negara.
Ke-50 tadi merupakan jumlah emas itu sendiri. Ini antara matlamat pembinaan kesejahteraan negara ini menurut rukun negara, iaitu tonggak kesejahteraan negara. Kita tengok dari segi dan seterusnya ialah matlamat ke arah kesejahteraan prinsip negara. Matlamat ke arah kesejahteraan. Jadi kita tahu rukun negara tadi yang kita dah sabut dalam juli perak emas tadi itu adalah bertujuan untuk negara bersatu, rakyatnya supaya bersatu dan masyarakatnya berada dalam demokratik. Maknanya bebas bersuara mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Selain daripada itu juga masyarakat yang liberal. Liberal ini bermaksud masyarakat boleh bertolak ansur dalam semua keadaan. Saling hormat, menghormati, ya, saling berpegang kepada prinsip-prinsip rukun negara dan juga perlembagaan Malaysia. Masyarakat yang progresif masyarakat yang berdaya maju, berdaya saing, sentiasa ingin maju ke hadapan dan juga membina sebuah masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil untuk melahirkan sebuah negara yang rakyatnya hidup bersatu padu, aman dan sejahtera. Itu adalah tujuan rukun negara sebenarnya. Baik, seterusnya negara bersatu ini difokuskan kepada kita mendukung cita-cita mencapai satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Okey. Maknanya di sini ialah masyarakat tadi hendaklah sentiasa menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai kesetiaan kepada negara kita. Okey. Kita juga perlu mendukung cita-cita untuk memelihara cara hidup demokratik. Maksudnya ialah kita bertindak melalui parlimen yang dilantik melalui perlembagaan. Di mana perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik asalkan kita tidak melanggar undang-undang negara. Macam kita tadilah, rakyat yang liberal tadi. Okey. Seterusnya, kita juga perlu melihat daripada masyarakat yang liberal tadi itu berpertunjangkan kepada memelihara wujudnya masyarakat yang mengamalkan agama, adat besar, kebudayaan masing-masing tanpa kompromi dan seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Menegakkan satu masyarakat yang progresif, bergerak maju, sejajar dengan perubahan dan kemajuan negara, itu progresif, sentiasa ingin ke hadapan. Rakyat juga mengikuti kemajuan sains dan teknologi dan sampai mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi, yang terakhirnya masyarakat yang adil. Mendukung cita-cita untuk menjadi satu masyarakat yang adil. Di sini ialah semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama rata untuk menikmati kekayaan negara. Okay? Pihak yang lemah dan berkurangan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dan bebas daripada penindasan. Itu adalah matlamat-matlamat dalam rukun negara yang perlu kita kuasai dan kita lihat untuk semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan negara. Baik, apakah prinsip-prinsip rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan. Apa maksudnya? Agama menjadi panduan hidup, membentuk kepaduan yang baik, membina keharmonian kaum. Seterusnya, Perlembagaan Malaysia menetapkan bahawa agama Islam sebagai agama Islam persekutuan. Agama dan kepercayaan boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Dalam aspek mengamalkan agama ni kita kena saling memahami, menghormati dan juga bertoleransi. Maksudnya di sini ialah masing-masing bebas mengamalkan agama masing-masing. Tapi perlu diingat bahawa agama Islam itu sebagai agama rasmi negara. Baik, seterusnya prinsip kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Saya akan terangkan dalam yang lebih detail tentang apa itu raja perlembagaan dan merupakan simbol penyatuan dan perpaduan rakyat berbilang kaum. So nak tak nak orang Melayu, orang Cina, orang India mesti
menggunakan raja ini sebagai simbol penyatuan dan perpaduan. Dengan pengamalan prinsip ini, kita dah hormat simbol kedaulatan negara. Kita patuh undang-undang. Kita berusaha untuk meningkatkan imej negara dan berani mempertahankan daulat negara kita, kedaulatan negara kita serta ciri-ciri patriotisme, semangat cinta akan negara kita yang teguh. Itu antara lambang maksud kesetiaan kepada raja dan negara di sini. Kalau kita fokus tentang prinsip hukum negara seterusnya, iaitu keluhuran perlembagaan, merujuk kepada prinsip yang bermaksud kepada ketinggian perlembagaan itu tadi dan keagungannya dan terletak paling tinggi di hadapan yang mesti diamalkan oleh kita, dan perlindungan ini termaktub semua perlindungan hak kepada setiap masyarakat dan anggota di dalam negara kita ini, supaya kita terima perlembagaan, kita patuh perlembagaan yang ada dan pertahankan kemuliaan perlembagaan ini. Itu maksudnya. Dan prinsip yang terakhir yang saya rasa di sini ialah kedaulatan undang-undang menjurus kepada bagaimana kita perlu menghormati undang-undang negara kita ini, tidak melakukan kesalahan, dan juga menyokong penguasaannya. Itu bermaksud rakyat kita ini perlu bertanggungjawab, mempertahankan undang-undang sedia ada, memelihara kedaulatan undang-undang tadi. Itu juga dengan perlembagaan, salah satu item, mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Kesannya lah daripada apa yang kita daulatkan undang-undang itu tadi. Dan yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Ayat tadi. Untuk memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, menghormati, berakhlak mulia, berjiwa kental, tidak bergaduh dan sebagainya, menjalin hubungan baik sama kaum, menjaga garis panduan diamalkan semai, supaya melahirkan suasana yang harmoni dan saling berlangsung. Itu yang perlu awak tahu kita dengan hukum negara kita, bagaimana pergerakannya, bagaimana perlunya kita menghayati dan mengamalkan prinsip hukum negara untuk mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan negara. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ada persoalan? Kesimpulannya, usaha mewujudkan perpaduan memerlukan kesungguhan dan rasa kebertanggungjawaban semua rakyat Malaysia. Seiring dengan ini, usaha memantapkan perpaduan perlu melalui perancangan, pembangunan dan kemajuan ekonomi supaya rakyat lebih seimbang dan bersatu padu. Ini perkara yang perlu awak ingatlah, yang perlu awak tahu tentang sejarah hukum negara tadi lah. Siapa yang mengisytiharkannya, apa tujuan dia, dan segala aktiviti-aktiviti yang diadakan untuk menyambut dan memperingati hukum negara itu tadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan perincikan dengan lebih jelas lagi insya-Allah dalam Google Meet yang akan kita adakan selepas kelas insya-Allah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.